kita akan letakkan pada sel yang ini. Okey, jadi kita boleh katalah this K-map 5 tadi. So macam kita dah tengok awal-awal tadi lah, saya dah beritahu this is about the simplification. So on the chapter 4 you dah belajar untuk simplification menggunakan Boolean algebra. Okay, so dalam chapter 5 dia ada satu lagi method untuk buat simplification, iaitu kita panggil dia kind of map, K-map. Kind of map ni dia punya cara untuk buat simplification lebih teratur compared to the algebraic simplification, sebab semua orang perlu follow the same steps. Okay, tak macam dalam Boolean algebra, depends on you punya experience. So jom kita pergi dekat whiteboard. Okay, apa itu K-map? Okay, K-map adalah a grid of square cells. Okay, dia adalah cuma kotak-kotak je. Okay, macam ni. Dia boleh jadi dalam bentuk macam ni ataupun bentuk yang begini. Yang ni kita panggil vertical punya K-map untuk 3 input system, dan juga yang ni adalah horizontal punya K-map untuk 3 input system juga. Maksudnya you ada 3 variable as the input. Okay, so jadi boleh gunalah salah satu. Okay, salah satu boleh guna. Kalau selesa guna yang vertical, okay, ataupun boleh nak guna yang horizontal punya. Kemudian ini untuk 4 input, bentuk dia macam ni, kita ada 16 cells. Okay, 16 kotak untuk 4 input variables. Alright, so simple je. K-map ada a grid of square cells. Kemudian each cells represent one output from the truth table. Okay, nanti kita ada truth table, you dah tahu kan, dah belajar sebelum ni apa itu truth table. Dalam setiap truth table tu dia adalah relationship di antara input dan juga output. Okay, jadi output from the truth table tu kita akan mapkan, kita akan tulis di dalam kotak-kotak cells ni. Okay, alright. Kemudian seterusnya, cells ordered according to the gray code. Ingat lagi tak gray code? Siapa yang ingat gray code, boleh tulis dekat live chat tu apa yang you ingat tentang gray code. Okay, kita belajar dalam numbering system hari tu kan, numbering system dalam chapter 2. Okay, seterusnya, okay, apa kaitan dia gray code? Lepas ni you ada adjacent square. Kalau you tengok dalam nota tu saya ada tulis tentang adjacent square. Maksudnya later on bila you nak buat grouping, setiap sel ni dia adalah bersebelahan dengan sel yang lain tu. Bila dia ada bit satu yang sama, okay, contohnya dalam sel yang ni, kat sebelah dia tu dua-dua dekat dalam ni kita tulis nombor 1 kan, sebab dalam digital kita ada bit 1 dan bit kosong. Okay, jadi bila kita akan groupingkan nanti based on the bit 1. Jadi kita nak groupkan dia, kita akan tengok jiran sebelah. Ada tak nombor 1 jiran aku? Kalau ada, kita bolehlah group kan, jadi satu group sama-sama. Okay, tapi kita nak jadikan dia group, kita kena tengok at the adjacent square. Adjacent square ni cuma boleh kita groupkan dia sama ada dia secara melintang ataupun menegak saja. Contohnya macam ni lah kan. Okay, yang ni kita ada, okay, dia boleh jadi satu group. Okay, dan yang ni dia boleh jadi satu group juga. Okay, dia tak boleh jadi satu group untuk diagonal macam ni. Maksudnya sini ada nombor 1, sini ada nombor 1, kita kata dia adjacent square, tak boleh. Dia bukan hanya cells yang bersebelahan. Okay, kalau dia diagonal tak boleh. Dia boleh sama ada dia di sebelah kiri kanan ataupun atas bawah saja. Okay, selain tu yang ni juga kita boleh panggil, contohnya macam yang ni kan. Okay, yang ni sel yang tepi sekali ni dengan sel yang dekat sini. Okay, sel kat sini kita boleh kata bersebelahan juga. Contoh kalau macam kita lipat kertas kan, kita gulung macam kat bawah ni lah. Dia gulung, sebabnya dalam satu sel tu dia cuma satu bit berbeza. Jadi yang ni compare dengan yang ni juga adalah satu bit juga berbeza. Jadi kita boleh katakan sel yang di sini dengan sel di sini adalah bersebelahan. Maksudnya kita boleh juga nak groupkan di antara sel dekat sini dengan sel yang hujung sini. Boleh juga. Dan yang di atas dan juga yang di bawah pun kita boleh groupkan dia. Okey. Seterusnya, untuk setiap corner, setiap bucu macam ni pun kita boleh panggil dia sebagai adjacent square, square yang bersebelahan. Yang ni, yang hujung ni sebab apa? Sebab bila kita lipatkan dia ni juga, dia adalah cuma satu bit saja yang membezakan. Sebab itulah kelebihan di dalam gray code ni, dia menjadikan setiap cells tu cuma satu bit je berbeza walau di mana pun position dia berada lah. Macam ni dengan ni dan juga yang ni dengan ni, kita boleh katakan dia adalah a group of 4 sebabkan dia adalah cells yang bersebelahan. Okay, alright. K-map ni sebenarnya dia adalah cumanya a special arrangement of a truth table. Okay,
satu truth table yang kita arrange dalam bentuk cells. Okey, ini contoh untuk 3 variable. Okey, dalam truth table, ingatkan truth table kita ada contoh kita ada 3 input A, B, C punya truth table, 3 input, 0, 0, 0. Let's say kita ada output X. Okey. Jadinya yang ni kalau kita tulis dalam bentuk variable, dia adalah A bar, B bar, C bar kan? Okey, sebab dia A dia kosong, B dia kosong, C dia pun kosong. Jadi dalam bentuk variable kita boleh tulis A bar, B bar dan C bar. Jadi yang ini dia boleh kita letakkan di dalam sel yang ini. Okey, sebab tadi kita tahu dia punya position dia, susunan dia adalah mengikut gray code kan, sequence dia 00, 01, 11 dan juga 10. Okey, ini adalah gray code punya sequence. Okey, cuma 1 bit sahaja yang berubah dalam satu masa. Okey, jadi yang ke atas ni sebab tadi dia punya position kat sini adalah 00. So dan ke atas ni dia punya urutan dia adalah 0 dan 1 sebab yang ni untuk 2 variable sebab kita ada 4 kotak kan. Ada 4 cells, jadi kita kena gunakan 2 variable untuk dapatkan 4 combination 00, 01, 11 dan 10. Tapi untuk kolom dia cuma ada 2 kotak saja, ada 2 cells. Jadi kita boleh guna option 1 bit saja, iaitu sama ada dia boleh jadi 0 ataupun 1. Okey, so kita ada untuk kotak ni kalau kita tengok dia punya row adalah 00 dan kolom dia adalah 0. Jadi cells ni adalah A bar, B bar dan juga C bar. Okey, seterusnya from this truth table adalah A bar, B bar, C. A bar, B bar, C. Jadi yang ni kita akan letakkan output dia nanti dekat sini. Kita akan letakkan pada sel yang ini. Okey, jadi kita boleh katalah this K-map sebenarnya adalah one way of the special arrangement of the truth table. Okey, ini untuk contoh 3 variables dan ini pula adalah untuk 4 variables. Okey, Okey, dalam video kali ini anda telah mengetahui basic konsep mengenai kind of map. Jadi pada video akan datang saya akan menerangkan tentang prosedur bagaimana kita ingin membuat simplification menggunakan K-map. Terima kasih dan jumpa lagi. Assalamualaikum.